Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana lipat rahmatnya dapat bersama-sama kita hadir pada malam ini menunaikan salat sunat tarawih berjamaah dan seterusnya mendengar bagi tazkirah wadzakir fa'inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, yang mana bermula daripada 30 Sa'ban Rasulullah SAW kerap menyampaikan tazkirah Ramadan. Rasulullah SAW sampaikan tazkirah naik mimbar, bukan kira hari Jumaat saja. Rasulullah SAW sampaikan tazkirah dan naik mimbar, sampaikan tazkirah. Bermula start daripada 30 Ramadan dah mula dah Rasulullah SAW memperbanyakkan tazkirah, menceritakan tentang kehebatan Ramadan Al-Mubarak, yang mana perlu kita ambil perhatian tentang satu hadis diceritakan tentang kehebatan bulan Ramadan yang kita lihat, yang mana diceritakan dalam riwayat ketika Rasulullah SAW hendak menyampaikan tazkirah. Rasulullah SAW naik pada tingkat tangga yang pertama, Rasulullah SAW berhenti. Naik tingkat tangga kedua, Rasulullah SAW berhenti lagi. Perbuatan tersebut diperhatikan oleh para sahabat. Tentu ada satu yang besar berlaku, satu yang rahsia di sebalik apa yang terjadi itu. Jadi para sahabat tunggu habis Rasulullah SAW sampaikan tazkirah, terus para sahabat berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kerumun para sahabat nak tahu apa yang terjadi. Yang mana Rasulullah SAW ketika langkah tangga yang pertama atas mimbar, Rasulullah SAW berhenti. Apa rahsia di sebalik itu? Lalu diceritakan, kita lihat dalam hadis apa yang berlaku. Moga dia ni memberi pengajaran yang besar bagi kita. Kita lihat yang mana Rasulullah SAW menyatakan ketika dia langkah kaki pada tangga yang pertama, datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril AS menceritakan, kita lihat Ragima anku ambilin Zukirna indahu falam yusallu alaihi. Kecewa dan rugi orang yang namamu disebut, tetapi mereka tak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Rugi dan kecewa. Kecewa dan rugilah orang yang nama Nabi disebut. Lebih-lebih lagi kita lihat dalam tazkirah ke, dalam khutbah Jumaat ke, nama-nama Nabi juga disebut, tetapi mulut dia berat untuk melapaskan kalimah-kalimah thayyibah, dan berat untuk melapaskan selawat kepada Rasulullah SAW. Kita lihat yang mana pada tangga yang kedua Rasulullah SAW menceritakan anak naik tangga yang kedua, mereka Jibril bagi tahu lagi orang lima aku ambilin berapa Ramadan falam yaqullah. Rugi dan kecewa dan rugilah orang yang sempat bertemu pada bulan Ramadan tetapi tak terampun pun sedikit dosa dia. Lalu diceritakan ketika tangga yang ketiga juga, malaikat Jibril AS menyatakan ragiba'anku ambilin araka abawani falam yadkhulul jannah. Rugi dan kecewa dan rugilah orang yang sempat hidup bersama dengan kedua ibu bapa dia tetapi dia tak masuk syurga. Yang mana perlu kita ambil perhatian dalam bab hadis ni, dalam bertembung dengan bulan Ramadan. Hadis ni kita lihat di dalam bulan Ramadan, yang mana perlu kita ambil perhatian. Tuntutan dalam hadis ini memberi pengajaran yang besar bagi kita, yang mana dinyatakan rugi, kecewa dan rugi orang yang tak berselawat pada Nabi SAW. Yang mana ulama banyak memberikan kabar-kabar gembira kepada kita, janganlah lepas peluang untuk merebut peluang keemasan, iaitu berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Macam kita salat sunat tarawih, berselawat diiringi dengan salat sunat tarawih ini ataupun Arabnya tarwihat, iaitu rehat. Yang mana rehat pada 4 rakaat, baca 8 rakaat, kita ada pada dia ada 4 rakaat, ada 2 rehat. Ada 2 rehat. Kalau 20 rakaat, pada dia ada 5 rehat. Itulah pada rehat kita berselawat. Kita rebut peluang ni, kita lihat yang mana dianjurkan dalam bulan Ramadan ni memperbanyakkan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Ulama memberikan kabar gembira tentang kelebihan hikmah berselawat kepada Nabi SAW, yang mana perlu kita ambil perhatian. Kita rebut peluang ni, kita lihat nak cerita malam ni apakah kehebatan berselawat tu. Kita lihat yang pertama, kita lihat yang mana Allah
Allah dan para malaikatnya juga berselawat kepada Nabi SAW, yang mana kita dengar sama-sama tiap-tiap hari Jumaat. Khatib menyatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang mana Allah dan para malaikatnya berselawat juga kepada Nabi Muhammad SAW. Kita ni umat dia malu kalau kita tak berselawat, tak berdoakan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mana diceritakan satu kali selawat maka Allah akan selawat kepada kita ni 10 kali. Itu dia kita lihat, satu selawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah akan balas pada kita 10 kali selawat, 10 kali ganjaran, kelebihan kita lihat, yang mana Allah bagi kepada kita. Kita lihat dinyatakan juga, kita lihat satu kali selawat maka Allah akan angkat pada dia 10 darjah. Itu dia kita lihat, satu kali selawat Tuhan angkat pada dia 10 kali darjah, 10 kali tingkat darjah kelebihan bagi orang-orang yang berselawat kepada Nabi SAW. Kita lihat yang mana dinyatakan juga malaikat akan turut berselawat kepada orang-orang yang berselawat. Kita lihat itu dia selawat ataupun doa, malaikat akan turut berdoakan pada mereka yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi ini penghulu segala Nabi. Kita lihat kehebatan Nabi Muhammad SAW, perlu kita ambil perhatian pada ini. Yang mana dinyatakan juga doa yang disertai selawat mudah Tuhan perkenankan. Itulah kalau kita berdoa ni, doa silahul mukmin, senjata bagi orang-orang yang mukmin. Tapi kena tahu adab-adab dalam berdoa. Pertama, puji Allah. Kedua, selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ikut lagi ulama menyatakan kalau tak ada dalam doa tu doa kepada kedua ibu bapa, payah Tuhan nak perkenankan. Selitkan pada dia doa kepada kedua ibu bapa. Mudahkan, mulakan dulu kita memuji Allah, selawat atas Nabi. Jangan tinggal doa pada kedua ibu bapa kita, dan munajatlah doa kita banyak-banyak. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ni kita lihat, rugi kecewa kalau kita tak ambil peluang dalam masa ni. Senjata bagi orang-orang mukmin. Syaratnya nak perkenankan doa tu jangan tinggal 3 ni. Pastikan kita lihat 3 ni dinyatakan dalam doa tu, insya-Allah doa kita betul-betul menjadi senjata. Itu dia kita lihat doa daripada kita ni, daripada timur ke barat, utara ke selatan, hidung dunia ni, yang mana doa orang-orang mukmin ni sebagai senjata. Kita lihat nampak perkara itu perlu kita ambil perhatian nampak perkara ini. Kita lihat yang mana kita lihat orang yang berselawat akan mendapat tempat yang dekat bersama dengan Rasulullah SAW di akhirat kelak, insya-Allah. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar kelak, manusia semuanya halau. Kita lihat yang mana kita lihat mereka yang mula-mula yang akan berada di saf hadapan kepada Tuhan Rabu Jari adalah Rasulullah dan para-para sahabat yang lihat mereka para-para anbiya. Kita lihat insya-Allah orang yang memperbanyakkan selawat kepada junjungan bersama Muhammad SAW akan dekat dengan Nabi di saat ratusan ribu manusia yang begitu banyak. Kita lihat nampak perkara ini, insya-Allah orang yang selalu mendoakan Nabi, selawat pada Nabi SAW, Tuhan akan dekatkan dia dengan kekasih dia yang dia sayang. Itu nampak perkara ini perlu kita ambil perhatian. Kita lihat yang mana dinyatakan juga orang yang berselawatnya akan mendapat syafaat daripada Rasulullah SAW di hari kiamat, di akhirat kelak. Itu dia terlihat besar ganjaran dia. Terlihat orang yang berselawat ni akan mendapat syafaat daripada Rasulullah SAW di hari kiamat dan hari akhirat. Tiada pertolongan melainkan pertolongan Allah dan Rasulnya pada masa itu. Kita lihat rugi kecewa kalau kita tak ambil kesempatan kali ini. Tahu itulah kita dah beruntungnya majlis tazkirah ni. Sebab apa? Manfaat yang besar, manfaat yang besar bagi orang-orang yang mukmin. Dah tahu dah ni, tapi lama tak dengar, lupa benda ni. Lupa benda ni. Dah tahu tapi tak berapa yakin. Tapi kalau selalu dengar bertambah yakin nampak perkara ni. Majlis ilmu ni Rasulullah SAW menyatakan idza mada al mukminin arba'una sab'a lam yajlis ulama qasa qalbahu fahasaran ala qabarih di anna ilmu hayat qalbi. Apabila berlalu pada seorang mukmin tu mukmin minah sama solat arba'una sab'a 40 hari 40 pagi 40 hari
walam yujalisi ulama, dia tak bersama dengan majlis ulama, tak dengar pun tazkirah dalam tempoh tersebut. Ulama menyatakan hanya sekadar 40 hari, 3 hari dah cukup. Pasal kalau keraslah hati dia, bila hati dah keras, mudahlah penghasilan ala mudah nak lakukan dosa-dosa besar. Tazkirah bagi peringatan tak jalan. Sebab apa? Hati dah keras. Dah lama dah tak dengar tazkirah ni. Itulah dalam bulan Ramadan dianjurkan kita kat surah Al-Ihsan ni supaya tiap-tiap hari ada tazkirah. Baik pada tarawih maupun subuh, insya-Allah. Datanglah kat sini, insya-Allah ada tazkirah. Yang mana tazkirah ni memberi manfaat di samping pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat menghadiri majlis ilmu tazkirah ni pahala dia sungguh besar berbanding dengan ibadah-ibadah lain. Tak ada ibadah yang semulia, yang sebegitu hebat menjadi melainkan majlis ilmu, majlis tazkirah ni, yang mana banyak hadis menceritakan dengan pahala ni. Yang mana dinyatakan juga kelebihan dan hikmah berselawat ni. Allah akan membersihkan hati dan jiwanya bagi mereka yang selalu berselawat kepada Nabi SAW. Allah akan bersihkan hati dan jiwa dia. Allah Akbar. Mereka yang selalu basah mulut dia, selalu memperbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dinyatakan juga, kita lihat orang yang berselawat ni terbukti yang dia sebenarnya cinta dan kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Macam mana kita sayang, kita cinta pada kekasih kita dulu. Sampai malam-malam tidur pun kita tersebut-sebut nama dia. Sebab apa? Sebab kita sayang kat dia. Itu dia, kita lihat. Begitulah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita selalu kita sebut bermakna kita ni sayang kat dia. Itu kita lihat ulama menjatuhkan dalam bab yang kita lihat. Yang mana mereka yang berselawat juga, dia mewariskan sifat kecintaan Rasulullah SAW kepada umat-umat dia. Nabi sayang kepada umat dia, kita lihat. Jadi siapa yang berselawat ni menandakan dia ikut apa yang Nabi buat, Nabi lakukan. Nabi sayang kepada umat dia, dia pun sayang juga kepada Nabi, dan sama sayang kepada saudara-saudara dia yang lain. Itu kita lihat. Bagi mereka yang banyak berselawat ni, digambarkan seperti itu, kita lihat. Yang mana orang-orang yang berselawat juga akan terselamat dan terpelihara daripada segala yang menduka citakan di dunia nanti dan di akhirat pula. Bagi mereka yang banyak berselawat ni, terpelihara ataupun terselamat daripada segala yang menduka citakan. Itu perlu kita ambil perhatian. Di saat keadaan kita ni, dunia sekarang ni, macam-macam yang berlaku kita lihat, tetapi dia ni Allah jamin terpelihara daripada perkara-perkara yang membimbangkan, perkara-perkara yang menduka citakan. Kita lihat orang yang beriman ni biasa je. Sebab aku dah tahu tak hakikat sebenar kehidupan kat dunia ni sebagai hamba Allah. Jadi dia tak risau, dia tak tahu apa. Sebab dia tahu semuanya daripada Allah SWT. Tapi kalau orang yang tak beriman, dia tak senang duduk. Dia tak senang duduk dalam perkara ni. Sebab apa? Dia tak tahu sebenar hakikat kehidupan dia. Sebab itulah dia berani nak lawan Allah. Hukum Allah dia tak berani nak tegakkan. Al-Quran tak berani. Sedangkan itulah hak daripada Allah SWT yang perlu kita sebagai hamba mengambil dia petunjuk, mengambil dia sebagai yang paling di atas sekali. Itu kita lihat. Kita nak gaulahkan Islam kat negara kita, tetapi ada lagi orang-orang yang tak suka dengan perkara ini. Itulah perlu kita ambil perhatian dengan perkara ini. Yang mana kita lihat orang-orang yang berselawat juga, kita lihat sesiapa yang berselawat boleh menghilangkan sifat pelupa bagi diri dia. Itu perlu kita kabarkan pada anak-anak kita. Nak duduk periksa, nak jawab persoalan, jangan tinggalkan mula-mula. Selawat dulu. Puji Allah, selawat. Nak lagi mudah lagi, nak yang yakinnya, pastikan sebelum itu doa pada mak bapak. InsyaAllah Tuhan akan hilangkan sifat pelupa bagi diri kita. Itu dia kita lihat. Dalam tazkirah kita lihat ulama-ulama kalau lupa sikit dia terus Allahumma salli ala Muhammad. Terus dia jawab, terus dia lancar balik kepada mulut dia. Sebab apa? Kalau dia harus selawat, perlu kita ambil perhatian. Cakap-cakap terberhenti, dia terus mudah balik dia nak cakap. Sebab apa? Dah janji kepada Allah SWT. Kita lihat apa ini. Yang mana dinyatakan juga kita lihat orang yang berselawat, bila berselawat bersungguh-sungguh 100 kali, dia akan mendapat nur di dalam hatinya. Akan mendapat nur, cahaya. Cahaya yang mana dalam doa Allahumma ja'alna fi qalbi nura wa fi lisani nura. Cahaya, minta cahaya, semua bercahaya. Salah satu daripadanya perbuatan
amal saleh dengan melaksanakan selawat ni, insya-Allah akan diberi nur cahaya dalam sanubari kita. Allahu Akbar. Terang benderang hati dia terlihat. Yang mana kelebihan orang yang berselawat juga akan mendapat ganjaran pahala membebaskan seorang hamba bila dia berselawat 1000 kali dengan bersungguh-sungguh, pahala seperti membebaskan seorang hamba. Itu dia betapa hebatnya. Itu dia. Ramadan itu juga ambil perhatian kita. Jangan yang dah kahwin tu ingat nampak perkara ni. Sekiranya bersetubuh dengan isteri siang hari dalam Ramadan, itu dia ibarat dia memperkatakan itu perlu ambil perhatian dalam perkara ini. Jadi bagi mereka yang banyak berselawat ni, dengan bersungguh-sungguh selagi 1000 kali berselawat, pahala itu seperti membebaskan seorang hamba. Besar ganjaran pahala. Terlihat bagaimana para sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, terlihat ketika Islam tak kuat masa tu, Islam pada dia golongan-golongan musta'afin yang mula-mula memeluk Islam ni, kita lihat Islam tak kuat masa tu. Kabar-kabar berita-berita diberitahu kepada Rasulullah SAW, sahabat Islam diancam bunuh apa-apa. Islam tak kuat, Nabi tak boleh buat apa-apa masa itu. Bagaimana kita lihat keadaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berlari terus tinggalkan para sahabat. Sebab apa? Dia berkemampuan, dia beli hamba. Bagaimana kita lihat Sayyidina Bilal, beli Bilal, waktu terus dia memerdekakan Bilal tu sampai tahap yang tu. Dia beli, kita lihat kehebatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itulah ada kata dihimpunkan iman penduduk Madinah, penduduk Mekah, nescaya tak ada yang lagi yang dapat melawan kehebatan iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Siapa tak ada kat Mekah masa tu? Siapa tu? Pada dia lah Sayyidina Uthman, Umar dan sahabat-sahabat yang lain. Tapi kehebatan Sayyidina Abu Bakar tak ada siapa yang dapat melawan. Itulah kita lihat dalam bab membebaskan hamba, dia tu dia lagu bergegas sebab sayang dia kepada manusia Islam. Kita lihat itu. Yang mana orang-orang yang berselawat juga akan diluaskan ataupun dimudahkan rezeki dia. Itu dia ketika orang yang banyak berselawat akan memudahkan rezeki dia. Dan orang-orang yang berselawat juga, dia dan keluarganya turut diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia, bukan diri dia saja, anak isteri dia kat rumah ke, keluarga dia pun insya-Allah Tuhan akan beri keberkatan, keselamatan dunia dan akhirat. Hari ini perlu kita ambil perhatian. Bagi mereka yang berselawat juga akan didekatkan dengan telaga Qaudah, telaga Rasulullah SAW, dan dapat meminum airnya ketika di akhirat kelak, di padang mahsyar kelak, waktu yang sangat berharga pada masa itu. InsyaAllah bagi mereka yang banyak berselawat akan dapat minum telaga Qaudah, telaga Rasulullah SAW. Perlu kita ambil perhatian. Yang mana menyatakan juga banyak kelebihan yang berselawat ini, yang mana orang yang berselawat akan diselamatkan daripada terjatuh semasa meniti titian sirat, titian Allah Subhanahu Wa Taala. Takut kita nampak hari ini. InsyaAllah mereka yang suatu kat dunia ni memperbanyakkan berselawat, insyaAllah akan selamat meniti titian sirat, titian yang begitu hebat, begitu dahsyat sekali. Kita lihat yang perlu kita ambil perhatian hari ini. Yang mana banyak lagi kelebihan-kelebihan berselawat ni yang perlu kita ambil perhatian. Yang mana dalam hadis ini juga menyatakan tentang rugi dan kecewa orang yang sempat hidup dalam kedua bersama kedua ibu bapa dia, tetapi dia tak masuk syurga. Dia tak masuk syurga. Itu dia. Ralu ma'anfa'ahum arba'abawani falam yadkhulul jannah. Mereka yang kecewa dan rugi, mereka yang sempat hidup bersama nama bapa dia, tetapi dia tak boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana perlu kita ambil perhatian. Kita lihat dalam bab berbakti kepada kedua ibu bapa kita ni, ulama menceritakan, kita lihat kelebihan berbakti kepada kedua ibu bapa. Nak cerita secara ringkas, panjang sangat. Terlihat yang mana pertama, beriman dan taat kepada kedua ibu bapa itu. Kita lihat adalah ciri-ciri berbakti kepada kedua ibu bapa. Taat kepada kedua ibu bapa, selalu menyenangkan hati ibu bapa. Jangan berkawan dengan orang-orang yang mak bapak tak suka, orang-orang yang fasik, orang-orang yang jahat. Jangan, jauhkan lagi. Sebab apa? Nak keredaan kedua ibu bapa. Kita selalu menyenangkan hati ibu bapa. Dalam bulan Ramadan, kalau mak nak rasa nak makan ni apa, kena cari. Ada kata tak boleh, tanamkan dalam sanubari. Tak senang duduk, mak aku nak benda tu, nak rasa sangat benda tu, kita tak dapat temukan tu, nak menyenangkan hati dia. Kita lihat lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan. Kita lihat selalu
bercakap benar kepada kedua ibu bapa, hendaklah bercakap benar kepada kedua ibu bapa, tak melakukan dosa-dosa besar, reda dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata lahir pada keluarga mak bapak yang miskin, reda terus. Sebab apa tu? Ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, rahsia daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ada di rumah kita lihat. Tak dah lahir tu dia. Nengok-nengok anak Fir'aun, tu dia lagi dahsyat. Bersyukur kita alhamdulillah atas kejadian nikmat yang Tuhan berikan kepada kita ni. Ada hikmah dia sebenarnya kita dah sebab pada tu. Jauhi daripada perasaan buruk sangka terhadap kedua ibu bapa kita. Ni ulama-ulama dan bab memberi kabar gembira kita lihat dalam bab ini. Kasih yang mendalam kepada kedua ibu bapa. Kita kat sini, mak kita kat utara, mak bapak kat selatan. Jangan lupa lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan yang mubarak ni, menajatkan, perbanyakkan doa untuk kedua mak bapak. Rasulullah SAW mengingatkan hadis ini dalam bulan Ramadan, yang mana pengajaran dia berkaitan ketaatan kedua ibu bapa ni dengan bulan Ramadan ni disyorkan sangat, dianjurkan sangat untuk orang ini lihat. Jauh daripada perasaan buruk sangka kepada kedua ibu bapa. Kasih yang mendalam kepada kedua ibu bapa, selalu menerima nasihat kepada kedua ibu bapa. Tu dia kita lihat, anda kata bujang lagi mak bapak, contoh dia mak bapak nak sangat tu calonkan yang ni. Anda kata dia tepat pada ciri-ciri yang mana Rasulullah SAW dalam bab mencari mencari calon hidup kita ni, maka terima dengan reda atas apa yang diusulkan oleh ibu bapa. Sebab apa? Rida Allah, rida wali-wali, reda Allah kita letak kepada keredaan kedua mak bapak kita. Biarpun kita cari sendiri, anda kata terburis hati mak bapak dia, tak guna dapat perkara ni. Perlu kita ambil perhatian. Tak merendahkan pemberian daripada kedua ibu bapa. Mak bapak orang lain tu dia bagi hadiah tu dia bagus-bagus, anak dapat keputusan baik, tapi dia Allah kadar sangat. Tengoklah mak bapak apa dia, mak bapak orang lain tu dia kaya-kaya, kita tengok nampak perkara ni. Jadi tak merendahkan pemberian kedua ibu bapa. Selalu meminta izin dengan ibu bapa dalam semua perkara ini. Macam isteri juga, isteri yang salihah, setiap perkara kau minta izin dengan suami. Minta izin dengan suami. Sebenarnya nak buang sampah kat belakang rumah pun jadi keluar daripada rumah. Tu dia minta izin, telefon suami kat tempat kerja. Sebab apa? InsyaAllah dengan perbuatannya tu dia merupakan pengabdian kepada Allah dan Rasulnya dan kepada suami dia yang begitu hebat sekali nampak perkara ini. Perlu kita ambil perhatian. Selalu meminta izin dengan kedua ibu bapa, bercakap dengan penuh kasih sayang kepada kedua ibu bapa kita. Banyak lagi dalam bab perkara ini, dalam bab ketaatan kepada kedua ibu bapa. InsyaAllah kita lihat pada masa lain. Sudi-sudilah kita datang ke masjid tanpa sebab apa? Tak mahu kat surau, kat masjid lah ada dia majlis ilmu. Majlis ilmu, majlis yang memberi hidayah ke majlis yang digunakan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada, Tuhan tak bagi orang kat stadium tu hidayah tu tak ada. Kat masjid, kat surau je. Yang ada pada dia ada majlis ilmu, majlis tazkirah, hanya pada tempat tu saja hidayah ataupun petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan tak bagi pada tempat-tempat lain. Jangan harap nanti kat stadium tu dapat hidayah, tak ada. Tengok bola tak ada hidayah dapat tengok bola. Allah